bersama-sama bersetuju supaya perlunya sebuah parti politik baharu bernuansa Islam di Malaysia untuk menggantikan PAS. Sekarang, Profesor Dr. Siddiq Fadil sedang berada di hospital dan dalam keadaan yang amat daif. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, semoga beliau dapat sembuh dan kembali berkhidmat kepada masyarakat kerana pemikiran beliau amat diperlukan lagi oleh umat khasnya di Malaysia ini. Nunji yang telah umurnya sekarang ini 14 tahun, saya yakin telah menerokai pelbagai bidang ilmu, khasnya yang disebut tadi soal maqasid syariah. Saya nak menyentuh perkara-perkara umum, terutama sekali melihat dari segi penglihatan, sedikit-sedikit pembacaan, pengalaman, maka saya cuba memberi pandangan-pandangan supaya kita umat Islam kembali menjadi umat yang paling berjaya pada masa yang akan datang. Kita telah melalui kejayaan itu. Zaman di mana negara-negara orang Islam menjadi pusat-pusat ilmu, sama ada di Kairah, di Baghdad, di Damsyik, di Andalusia. Ini di antara pusat-pusat ilmu, termasuk di Lahore. Ini disebut tempat-tempat ilmuwan Islam dalam segala bidang. Sama ada keilmuan yang bersangkut paut dengan fiqh, jurisprudens, dan juga sains dan teknologi, yang penerokaan umat Islam dan memperkenalkan kepada dunia sudah dinikmati, dibincang secara umum peranan yang dimainkan oleh ulama intelektual Islam, ahli-ahli sains yang telah menerajui ketamadunan dunia pada masa dahulu. Sekarang zaman kita ini kita lihat kembali semula soal fobia, ketakutan kepada Islam, ketakutan kepada golongan Islam kalau kembali berkuasa. Di samping kita mengkritik orang lain, musuh-musuh yang tidak mau kepada Islam, kita juga hendaklah merenung ke dalam kenapa ada ketakutan. Ini yang perlu kita rungkai secara berani. Sekarang, ya, cukuplah kita berkata bahawa ini peranan kuasa-kuasa besar. Amerika, Rusia, kuasa barat mengadu dombakan kita. Sedangkan kita umat Islam dibekalkan dengan ilmu, dengan kitab, dengan petunjuk. Kenapa kita tidak boleh menangkis serangan-serangan mereka itu? Ini yang perlu kita renung bersama untuk kita buat muhasabah, tajdid kepada diri, kepada kita, kepada kumpulan kita dan seluruhnya kepada umat Islam. Kita lihat bila di abad ini golongan Islam mula mendapat kuasa semula. Misalnya, setelah berjuang puluhan tahun, memakan korban yang cukup besar, dipenjara, dibunuh, berbagai-bagai jalan mereka lalui, akhirnya diberi kemenangan dan ikhwan muslimin dapat memerintah Mesir. Di sini kita kena lihat kenapa pemerintahannya begitu singkat. Di mana silap, di mana kelemahan. Di mana yang ditumpukan yang menyebabkan manusia beralih arah dan akhirnya membuat demonstrasi-demonstrasi menentang kerajaan Dr. Mursi.
Bahkan paling sedih sekali, beliau akhirnya merengkok dalam penjara dan mati di dalam penjara. Ikhwan muslimin kembali berada dalam keadaan merantau, sir dan sebagainya di bumi Mesir sekarang setelah kejayaan sehingga mencapai kemajuan dan disokong oleh ummah untuk memerintah negeri itu. Maqasid syariahnya di mana? Bila dapat kuasa pemerintahan di mana perlu didahulukan, di mana yang perlu dikemudiankan. Ini pengajaran kepada kita semua. Maqasid syariah bukan mudah diucap, tetapi untuk pelaksanaannya kita hendaklah mempunyai ilmu-ilmu yang cukup, lengkap, kalaupun tidak sempurna, untuk kita menanggani perkara ini. Inilah yang kita kena lihat kejayaan dan di mana kelemahan kita. Di samping itu, bila sebut saja negara orang Islam sekarang ini penuh dengan kucar-kacir. Bahkan orang Islam menjadi pelarian di seluruh dunia. Sama ada daripada Iraq, Syria, Libya, Somalia dan beberapa negara yang lain. Cuba kita lihat sekarang Taliban diambang kuasa. Semua kita akui Britain yang begitu hebat kalah di tangan rakyat Afghanistan. Rusia pula datang menakluk Afghanistan, kalah di tangan rakyat Afghanistan. Kemudian Amerika datang mencuba selepas peristiwa Trade Center di New York. Kononnya dibom oleh pihak-pihak yang ada hubungan dengan Taliban, datang menguasai Afghanistan. Hari ini, 31 Ogos, tentera Amerika yang terakhir berundur dari Afghanistan. Maka 3 kuasa besar dunia kalah di tangan umat Islam di Afghanistan. Tetapi kita kena lihat, seluruh dunia termasuk umat Islam merasa bimbang. Apa corak pemerintahan yang akan mereka laksanakan? Dan kebimbangan ini mereka lihat peristiwa-peristiwa yang lalu. Apabila Rusia keluar daripada Afghanistan, mujahidin daripada berbagai golongan yang berlawan dengan Rusia akhirnya bertelagah sama sendiri, membunuh sesama sendiri. Sehinggalah Presiden PAS pada waktu itu, Ustaz Fadil Muhammad Nur, antara yang menjadi jawatan kuasa pendamai. Bila mujahidin ini damaikan di kota Mekah, di dekat Hotel Masjidil Haram, setelah tanda tangan perdamaian, Ustaz Fadil Nur pulang ke Kuala Lumpur. Belum sampai lagi ke Kuala Lumpur, perang meletus mula antara kumpulan mujahidin. Akhirnya, pertelegahan mereka itu membawa kepada kumpulan Taliban, yang kebanyakannya waktu itu adalah pelajar-pelajar sekolah di Pakistan, di sekolah-sekolah pesantren, mengangkat senjata dan mengalahkan kumpulan mujahidin yang bertelagah. Kumpulan Taliban pula akhirnya dikalahkan oleh mereka dan sekarang mereka kembali berkuasa di Kabul. Soalnya sekarang Taliban kita harap dan rakan-rakan di Afghanistan kita harap berani membuat perubahan. Bagaimana nak cabut kekuatan, ketakutan kepada rakyat dengan kekuatan kita yang ada? Islam, agama pendamai. Masuklah Islam supaya kamu selamat, aman. Sekarang ini di Afghanistan, 99.7% adalah umat Islam. Kenapa rakyat menjadi takut, orang menjadi takut? Ini persoalan dan kita berharap dan saya yakin
umat Islam di Afghanistan semuanya insaf. Peperangan yang berlangsung 40 tahun dengan Rusia dan dengan sama sendiri dan dengan Amerika menginsafkan mereka. Sekarang pemimpin-pemimpin utama Taliban bercakap mereka nak bersahabat dengan semua negara. Mereka nak berkawan dengan semua etnik, kumpulan suku, puak yang berada di Afghanistan itu. Sama ada kumpulan Tajik, Pushtun, Hazara, Uzbek dan lain-lain kumpulan yang lain. Dan jikalau negara ini yang mempunyai kuasa sekarang ini, hari ini, tentera Amerika yang keluar daripada Afghanistan, tentera terakhir keluar mereka pagi tadi, yang ada lagi bukan jenis tentera, yang ada lagi beratus orang. Kalau mereka dapat terjemahkan bahawa negara ini negara yang aman dan memberi keamanan kepada rakyat dan kepada orang ramai, saya yakin Islam dapat dilihat semula dengan penuh kebaikan sekarang dan pada masa yang akan datang. Soalnya mutakhir ini, golongan Islam bila mendapat kuasa, selalunya hilang identiti mereka. Ini menjadi persoalan kepada kita yang perlu kita lihat. Nunji kena melihat kenapa jadi begitu. Rakan kita daripada PKS di Indonesia, bila mendapat kuasa dan boleh menjadi menteri berada dalam parlimen, 2 orang masuk jail kerana rasuah. Salah seorangnya terlibat dalam rasuah daging lembu. Dan kita lihat pula kita, rakan-rakan kita daripada PAS bila dapat kuasa, dia menjadi bahan cemuhan orang ramai sekarang ini. Di mana nak lihat maqasid syariah? Misalnya bila diberi oleh Menteri Keuangan 400 juta untuk Kelantan, yang diutamakan ialah pembelian kereta mewah, Mercedes dan lain-lain. Adakah ini yang menjadi aulawiyat dalam perjuangan Islam? Pemimpin mesti bermewah, mesti tunjuk hebat. Saya sendiri kadang-kadang keliru dalam hal ini. Bila saya pakai kereta biasa, kereta murah ke Istana Negara, saya dikritik. Mesti pakai kereta hebat. Ini kita nak pergi Istana Pertuan Agong. Dan rakan-rakan parti Islam yang lain bila dapat kuasa menunjukkan kehebatan mereka. Sedangkan kita baca sejarah, dia bertentangan dengan apa yang dibuat oleh di zaman 4 Khalifah atau di zaman Umar Abdul Aziz, bercanggah dengan pemahaman yang ada sekarang ini. Kononnya bila kita ada kuasa, kita tunjuk hebat. Salah satu tunjuk hebatnya ialah dengan benda, dengan gelaran. Ini yang kadang-kala golongan seperti kami ini keliru. Dan Islam kita tak dapat mengangkat martabatnya. Bila diukur, negara yang berakhlak Islam dibuat kajian oleh orang Islam. Daripada George Washington University. Didapati 10 negara yang berakhlak Islam, belum ada satu pun negara Islam. Yang ada di antaranya negara seperti New Zealand, Sweden, Denmark. Kita lihat bagaimana negara mereka banyak duit. Menteri-menteri tak banyak duit. Di Malaysia negara tak banyak duit, menteri-menteri banyak duit. Bila pergi ke mahkamah dibicarakan ada seorang bekas menteri, ibunya sahaja dapat 1 bilion ringgit. Bekas menteri dalam simpanannya ada lebih kurang 900 juta tanpa duit-duit lain lagi. Ini sudah tentu bukan wang daripada gaji dan allowance. Kenapa orang Islam berakhlak begini? Tidak seperti akhlak di negara-negara yang diletakkan yang berakhlak Islam. Seperti negara yang saya sebut tadi. Bila mereka duit banyak, mereka boleh guna wang untuk membiayai NGO-NGO bergerak di seluruh dunia. Sebaliknya di negara orang Islam, kekayaan berada kepada raja-raja, berada kepada menteri-menteri, kepada kroni-kroni mereka. Itulah dia dunia Islam. Nunji kena berani menerkai perkara baru ini. Supaya kita terjemahkan dalam keadilan sosial.
dan kita teruskan soal fiqh, soal jurispruden, tetapi soal keadilan sosial inilah yang umat Islam ketinggalan. Kalau dibandingkan Umar Abdul Aziz membawa soal keadilan sosial, yang membawa tamadun itu ke Eropah Barat. Tetapi kita, negara Eropah Barat, dan yang mengamalkan keadilan sosial ini, kita penuh dengan ketidakadilan yang berlaku di dunia Islam. Sudah sampai pusingan, umat Islam akan naik semula. Kalau tanya diri saya amat nak pergi, terutama ke Kabul, untuk melihat dan berbincang, bersembang dengan mereka, supaya bagaimana dapat dimunculkan satu suasana baru, hilangkan fear, khauf, ketakutan daripada orang ramai dan kepada rakyat, supaya muncul Islam rahmatan lil alamin yang menjadi slogan perjuangan kita sekarang ini. Saya berkeyakinan, walaupun kita lihat di Timur Tengah kita kecewa, perkembangan Islam sekarang amat baik berlaku di negara-negara selatan Rusia. Dan di daerah itu, Islam sedang berkembang dengan pesat, dan kita lihat dia berkembang dengan sekali, insya-Allah, dengan membawa ketamadunannya sekali. Dan Islam itu tetap akan terjelma kembali kalau kita yakin dan berusaha untuk menunaikannya, dan kita menjadi hamba Allah yang kita sentiasa muhasabah diri. Kita selalu mengkritik orang lain, orang-orang barat, tapi kali ini kita cuba merenung ke dalam kenapa umat Islam, terutama sekali Islamis, golongan Islam, bila dapat kuasa, selalunya kita lihat terengadah, dan juga kita lihat jatuh atau dijatuhkan kerana soal maqasid syariah ini tidak diutamakan dalam untuk memberi rahmatan lil alamin seperti yang dibawa oleh agama suci kita, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan majlis penutup Nunji kali yang ke-14 kali ini. Semoga diberkati Allah, Nunji akan terus menjadi pemangkin pemandu kepada Islam rahmatan lil alamin, dan Islam akan muncul kembali untuk memimpin Malaysia dan memimpin dunia pada masa yang akan datang. Saya yakin penuh. Dan paling akhir saya menyebut bahawa ulasan itu di lain kali, pembebasan Baitul Maqdis sudah pun hampir, insya-Allah, dengan tren yang berlaku di dunia Islam sekarang ini. Ulasan itu akan datang dalam ucapan di lain waktu. Wallahu alam wa billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.